Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan membuat satu ulasan perlawanan di antara England menentang Itali dalam final Euro 2020. Tahniah diucapkan kepada Itali selepas menjadi juara Euro 2020 menundukkan England dalam penentuan sepakan penalti dengan jumlah 3-2 selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamatnya masa tambahan. Dan tahniah juga untuk Itali, mereka berjaya mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 35 perlawanan di bawah kendalian Roberto Mancini sepanjang 3 tahun. Dan untuk England, tahniah juga sebab melayakkan diri ke final dan memberi tentangan yang hebat kepada Itali. Kalau mengikut KPI ataupun sasaran yang ditetapkan oleh Persatuan Bola Sepak England ataupun lebih dikenali sebagai FA England, mereka hanya menyasarkan bahawasanya untuk England layak ke semifinal, tetapi di bawah kendalian Southgate mereka berjaya mara sehingga final. Jadi tidak hairanlah skuad termuda dalam Euro tahun ini menunjukkan satu potensi yang sangat besar untuk menyinar di World Cup pada masa yang akan datang. Jadi untuk peminat-peminat England yang menyatakan suruh hashtag Southgate out, itu adalah sangat keputusan yang tidak rasional ataupun tidak bersependapat dengan saya. Sebab apa? Sebab apa yang dilakukan oleh Southgate dalam beberapa tahun ini adalah satu keputusan yang positif, yang mana waktu World Cup di Rusia hari itu mereka berjaya layak ke semifinal, dan Euro mereka berjaya layak ke final. Mana tahu World Cup di Qatar nanti England akan menang ataupun menjadi juara dunia, kan? Itu adalah long term planning sendiri yang telah ditetapkan oleh FA England, yang mana dia memberi masa kepada Southgate dalam masa 10 tahun untuk membentuk satu pasukan yang kuat bagi mengharungi jadual-jadual liga antarabangsa. And jadi satu pencapaian yang baguslah untuk England sepanjang beberapa tahun ini, dengan potensi yang ada pada pemain-pemain skuad England, yang mana boleh dikatakan England adalah skuad paling termuda dalam Euro kali ini, menunjukkan satu prestasi yang sangat-sangat hebat sebab berjaya melangkah ke final. Walaupun jalan Itali lebih berliku, tetapi jangan kita lupa yang England ada fight dengan Jerman. Tu pun kita tak boleh nak lupa lah, kan? Jadi tahniahlah untuk Itali sebab juahan. Okey, kita masuk dalam ulasan perlawanan. Ulasan perlawanan saya akan mulakan dengan pasukan Itali. Okey, untuk pasukan Itali, kekuatan pasukan Itali yang pertama memang tak boleh dinafikan adalah daripada segi mental. Mental pasukan Itali, mereka lebih kuat daripada pemain-pemain England. Maklumlah, pemain-pemain Itali adalah pemain-pemain yang berpengalaman dan juga pemain-pemain yang dah ada experience di peringkat antarabangsa dan banyak membuat debut-debut di peringkat antarabangsa, banyak caps dah. Jadi mental yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Itali menunjukkan satu mental yang sangat kuat, yang mana bagi mereka pegang satu moto, iaitu selagi kita bernafas ataupun selagi kita menghirup udara, di situlah ada peluang untuk kita menang dan juga ada peluang ataupun harapan untuk kita membuat sesuatu. Jadi daripada segi mental, memang Itali adalah salah satu pasukan yang kuat dari segi mental berbanding dengan pasukan England, yang mana banyak lagi player-player muda yang perlu diberikan pendedahan untuk menguatkan lagi mental mereka pada masa yang akan datang. Yang kedua, Itali punya kekuatan adalah di defender department. Walaupun boleh dikatakan Chiellini dan juga Bonucci adalah dua player yang boleh dikatakan old school lah, kan? Memang tua lah player-player ni, tetapi dua defender ataupun dua centre back Chiellini dan juga Bonucci membuktikan yang walaupun mereka tua ataupun umur bukan adalah penghalang untuk perform yang sangat baik di peringkat tertinggi di Europe, yang mana mereka berdua menunjukkan satu prestasi yang cemerlang di bahagian pertahanan Itali pada perlawanan pagi tadi, yang mana mereka banyak melakukan intercept, mereka banyak blok bola yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain England, hantaran-hantaran yang cuba dilakukan oleh pemain England ke dalam kotak penalti dengan mudahnya diblok dan juga diintercept oleh Bonucci dan juga Chiellini. Ini menunjukkan yang mereka berdua ni adalah dua defender yang masih lagi terbaik dalam dunia. Walaupun melihat kepada faktor umur, mereka boleh dikatakan old school ataupun orang tua, veteran, tetapi daripada segi corak permainan, daripada segi pembacaan game, daripada segi ketenangan, mereka punya
corak permainan dan mereka punya performance tu boleh dikatakan sama taraf dengan player-player yang muda. Itu yang kita nak. Umur bukan penghalang. Dan memang defend ataupun bahagian pertahanan Itali ni memang mantap disebabkan dua orang pemain senior ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang boleh saya katakan kekuatan Itali adalah kebijaksanaan ataupun mentality class yang ditunjukkan oleh Mancini dalam pembacaan dan juga penggunaan taktikal, dan juga bagaimana dia memaksimiskan player-player simpanan untuk ditukar masuk waktu second half. Okey, kita boleh nampak perubahan yang dilakukan oleh Roberto Mancini di second half, yang mana dia melihat bahawasanya Barella dan juga Ciro Immobile, yang mana kedua-dua player ni nampak struggle dalam perlawanan tersebut. Jadi Mancini membuat satu pertukaran yang boleh saya katakan satu pertukaran yang genius dan satu pertukaran yang tak akan di-expect ataupun tak dijangka oleh Gareth Southgate. Sebab apa? Sebab dia mengeluarkan Immobile, yang mana Immobile ni adalah satu-satunya penyerang tunggal untuk pasukan Itali. Apabila Immobile dikeluarkan dengan membawa masuk Berardi, yang mana Berardi ni adalah function dia bermain sebagai left winger ataupun left striker lah, bermain di bahagian kiri ataupun kanan. Dan perkara itu dilakukan oleh Mancini dengan kemasukan Berardi, membolehkan Insigne bermain di bahagian tengah ataupun tempat Immobile tadi. Jadi dengan adanya tiga orang yang bermain di posisi sayap, iaitu Insigne, Berardi dan juga Chiesa di awal second half, kita boleh tengok bagaimana Itali memanfaatkan kelajuan dan juga kepantasan mereka bertiga di bahagian hadapan dan juga individual skill ketiga player ni untuk mengucang-ngacirkan pertahanan England. Memang kita nampak England kena attack saja waktu second half tu selepas kemasukkan Berardi. Inilah satu performance ataupun satu pencaturan yang bijak oleh Mancini apabila dia cepat baca game dan dia boleh tukar formation ikut suka dia. Dan Itali bermain tanpa penyerang pada game tersebut sebelum dia bawa masuk Belotti kan. Jadi memang satu tindakan yang bijak oleh Mancini untuk mencari gol penyamaan. Itu yang ketiga yang saya suka tentang Itali. Yang keempat, apa yang saya suka tentang Itali adalah bagaimana mereka memberi reaction selepas mereka tertewas satu gol. Yang mana selepas Luke Shaw menjaringkan gol di minit kedua, Itali tak mudah gelabah, yang mana mereka cuba untuk mencari gol dengan cepat. Mereka cuba untuk build up balik, mereka cuba untuk organize mereka punya sistem balik, mereka cuba untuk corakkan permainan dengan baik balik. Apabila mereka berjaya mengawal bahagian tengah dengan sangat baik di first half, di 15 minit terakhir first half dan juga di second half, memang Itali dah memang demolish ataupun musnahkan pasukan England dengan penguasaan bola. Jadi di situ kita boleh lihat midfield Itali memang sangat-sangat function, terutamanya Verratti, yang mana Verratti memang padu dan juga digandingkan dengan Jorginho. Dua-dua player ni memang boleh dikatakan yang menggerakkan bahagian tengah Itali untuk lebih dominan dan juga menguasai perlawanan. Tu sebab kita tengok di second half, kita nampak England bermain secara konservatif ataupun bermain dengan tak agresif lah, bermain dengan lebih untuk absorb tekanan yang diberikan oleh Itali. Itu yang apa saya suka tentang Italia. 4 perkara ni yang membolehkan Itali berjaya menjadi juara. Bahkan yang terakhir, boleh saya katakan Itali punya individual performance dan juga mentality individu mereka adalah berada di tahap yang sangat-sangat terbaik. Contohnya saya bagi Federico Chiesa, memang adalah seorang player world class, yang mana semalam gerakkan individu daripada dia seorang boleh mengucang-ngacirkan pertahanan England. Ada percubaan dia tetapi diselamatkan oleh Pickford. Jadi Chiesa semalam membuktikan yang dia adalah seorang Italian yang memang sangat-sangat padu dan seorang dribbler ataupun penggelecek bola lah kita katakan, yang memang sangat-sangat padu. Tu adalah punca sebab apa Juventus walaupun jarang nak guna dia sangat, walaupun masuk Juventus dia jadi pilihan kedua, ketiga, tetapi Juventus masih lagi tak mau lepaskan Chiesa ke kelab lain sebab Chiesa ni ada satu benda yang player lain tak ada. And jika diberi manfaat ataupun jika diberi peluang, maka Chiesa akan beraksi dengan sangat cemerlang. Okey, itu untuk Itali. Ada kelemahan Itali. Okey, kelemahan Itali yang boleh saya cakapkan adalah di first half, di awal-awal game, iaitu dalam 20 ke 25 minit yang pertama selepas Itali dibolosi. Itali cuba nak main dengan cepat. Mereka cuba nak cari gol penyamaan dengan cepat. Tetapi apa yang cuba dilakukan oleh Itali ketika itu adalah mereka sangat kalam kabut.
yang mana apabila mereka dapat bola, mereka cuba-cuba cepat nak build up bola ke atas. Sebab apa? Sebab mereka nak cari gol penyamaan. Akibat daripada permainan macam tu, Itali banyak mensia-siakan peluang dan juga build up yang mereka lakukan. Yang mana England dengan mudah Declan Rice berjaya patahkan build up yang cuba dilakukan oleh Itali. Sebab apa? Sebab Itali dah tak organised, dah tak tersusun waktu awal-awal game. Yang mana mereka kalah kabut nak attack England, nak cari gol penyamaan. Tetapi benda tu bila masuk minit 30 sampailah habis second half, Itali dah mula normalizekan balik ataupun mula untuk stabilizekan, untuk menetralkan bahagian tengah mereka balik, untuk menjadi satu tim yang lebih tersusun. Itu yang saya suka tentang Italia, dan juga kelemahan Itali tu hanya untuk 20 ke 25 minit yang pertama sahaja. Okey, kita masuk dalam tim England. Untuk tim England, untuk 20 ke 25 minit pertama di first half, mereka bermain dengan sangat cemerlang di bawah sistem 3 back 4, iaitu mereka menggunakan Walker, Stone and Maguire, dan mereka meletakkan Shaw dan juga Trippier sebagai wingback. Yang mana untuk Trippier dan juga Shaw bermain sebagai wingback ni adalah untuk memastikan Insigne dan juga Chesa untuk track back mereka berdua. Jadi bila Chesa dan juga Insigne terpaksa turun untuk track back Shaw dan juga Trippier yang bermain sebagai wingback ketika menyerang, menyebabkan bahagian hadapan Itali ni kosong. Sebab apa? Sebab Chesa dan juga Insigne terpaksa bantu bahagian pertahanan untuk bertahan. Jadi untuk 20 ke 25 minit pertama, Shaw dan juga Trippier menjalankan tugas dengan sangat baik, membolehkan untuk Chesa dan juga Insigne tak banyak support bahagian hadapan. Itu sebab kita tengok 20 ke 25 minit pertama, Itali tak boleh nak menyerang sangat. Sebab function Shaw dan juga Trippier ni amat berguna kepada pasukan England. Jadi Chesa dengan Insigne ni terpaksa track back, terpaksa berundur ke belakang untuk bantu bahagian pertahanan ketika England menyerang. Itu yang saya suka tentang wingback England. Tetapi bila masuk ke 30 minit yang 30 minit ke atas, dah masuk game 30 minit ke atas, Itali dah mula nampak yang Shaw dengan Trippier ni yang jadi ancaman. Jadi mereka cuba untuk normalize ataupun neutralize balik bahagian tengah mereka. Jadi mereka tak gunakan Insigne, mereka tak gunakan Chesa sahaja. Mereka berpusatkan kepada midfield dan mereka cuba untuk keep the position supaya mereka boleh create game dengan lebih lawa. Jadi Itali pun cepat baca game, mereka pun tahu. Itu yang saya suka. Dan England yang saya suka yang tadi tu lah. Yang kedua, apa yang saya suka tentang England adalah tentang Declan Rice. Yang mana bagi saya, Declan Rice adalah satu player yang betul-betul perform pada perlawanan semalam. Daripada segi defend, dia perform. Daripada segi menyerang pun dia perform. Yang mana boleh saya katakan Rice lebih aktif berbanding Calvin Phillips. Yang mana sebelum ni, kalau kita tengok Phillips, dia punya work rate lagi tinggi daripada Rice. Sebab Rice lebih kepada defend. Tetapi perlawanan menentang Itali, Rice adalah player yang paling menonjol di bahagian tengah. Yang mana dia berjaya intercept banyak bola, dia banyak block build up daripada Itali. Bila dia dapat bola, dia cuba bawa bola pergi depan dan dia cuba untuk open gameplay bersama dengan Mount dan juga Shaw. Tetapi sayang, Rice yang kena bawa keluar berbanding dengan Calvin Phillips. Saya pun tak faham tentang percaturan daripada Southgate ni macam mana. Tetapi saya suka Rice tu main. Memang padu Rice tu padu. Bahkan yang ketiga, apa yang saya suka tentang England adalah tentang goalkeeper Jordan Pickford. Boleh saya katakan Pickford semalam beraksi dengan sangat cemerlang. Bahkan dia selamat save 2 penalti. Bahkan Pickford sepanjang tournament dia hanya bolos satu. Yang tu pun gol yang Bonucci Yang tu pun selepas dia dah save tandukan daripada Di Siglio. Sayang sepatutnya Pickford tu boleh jadi man of the tournament. Tapi nak buat macam mana? Dah England tak juara, dia tak boleh jadi lah. Padahal performance Pickford tu memang perform daripada awal group stage sampai dah final. Dia perform. Tapi disebabkan percaturan Southgate yang pelik-pelik, England tak boleh nak menang. Itu yang saya suka tentang England. Pickford perform, Rice perform, Shaw dengan Trippier perform. Tapi Shaw paling perform lah. Memang satu pencapaian yang bagus untuk England. Kita masuk kepada kelemahan England. Kelemahan England yang paling ketara, macam saya cakap tadi, 20 ke 25 minit pertama, mereka berjaya main dengan baik. Tetapi untuk 30 minit ke atas, sampailah habis game, England banyak overload belah kanan. Kalau kita tengok sistem formation di awal first half dan juga di awal first half dan di first half dan juga di awal second half, England menggunakan formation wingback. Yang mana di belah kanan mereka overload. Mereka ada Sterling, mereka ada Walker dan mereka ada Trippier. Yang mana Trippier dan juga Walker ni memang main right back.
Jadi mereka boleh senang untuk attack belah kanan bersama dengan Sterling. Tapi mereka tak menggunakan perkara tu. Mereka lebih suka untuk attack belah Mount. Tapi bila attack belah Mount pula, wingback yang mereka guna adalah Shaw dengan Mount. Ada 2 orang saja. Pasal tak? Bila ada 2 orang saja, Shaw dengan Mount, yang belakang Shaw ni adalah Stone ataupun Maguire. Maguire ni bukannya aktif macam Walker untuk bantu bahagian serangan. Jadi benda tu jadi agak pasif. Yang mana belah kanan dah overload dengan pemain England, tetapi mereka nak guna belah kiri. Tetapi bila guna belah kiri, support daripada player England agak lambat. Agak lambat support daripada Rice, agak lambat support daripada Kane, agak lambat support daripada Sterling. Sebab England menggunakan 2 striker. Jadi bila guna 2 striker, kadang-kadang kita boleh tengok Sterling pun tak faham dia nak duduk position dekat mana. Saat dia duduk kanan, saat dia duduk kiri. Kane pun tak faham saat dia turun pi bawah, saat dia turun pi kiri, saat dia turun pi kanan. Dia macam useless tau, main dengan formation macam tu. Sebab England dah terlebih overload bermain di bahagian kanan. Jadi saya pun tak sure apa sebenarnya percaturan yang cuba dilakukan oleh Gareth Southgate kepada Sterling. Dan yang kedua, kelemahan England adalah daripada decision making ataupun poor decision making daripada Southgate itu sendiri. Yang mana dia memasukkan Sancho dan Rashford hanya untuk sepakkan penalti. Bahkan untuk Saka ambil sepakkan penalti sebagai orang yang kelima. Sedangkan Saka itu adalah player muda. Dia letak beban yang sangat berat. Sepatutnya ada lagi player yang lebih perform boleh ambil. Ada Shaw, ada Philip, kan? Kenapa dia meletakkan player-player yang percaturan dia macam pelik, kan? Kita tak nafikan Southgate tu bagus, dia bawa England bagus. Tetapi disebabkan poor decision dia dalam penalty taker adalah satu benda yang negatif yang kita kata boleh dikritik. Dia bawa masuk Sancho dan juga Rashford hanya semata-mata untuk penalty. Tak bayang. Tetapi Sancho dengan Rashford tak boleh skor, Saka tak boleh skor. Yang akan dikutuk ataupun dikecam oleh pembina England adalah Saka, Rashford dan juga Sancho, kan? Pelik. Memang pemain-pemain ni akan dikecamnya. Padahal tak patut pun pemain-pemain ni dikecam. Sebab ada masa orang panggil penalti ni adalah lebih kepada luck. Dan tambah pula Itali ambil dulu. 60% tim yang ambil dulu penalti akan menang, kan? Jadi tak mustahil lah benda tu untuk Itali menang. Bahkan daripada mentality, Itali adalah monster ataupun raksasa, kan? Jadi secara kesimpulannya, Southgate punya percaturan yang menyebabkan England tak boleh nak fight dengan Itali. Dan mentaliti Itali adalah raksasa yang menyebabkan mereka boleh menang. Selagi hang hidup, hang ada harapan, hang ada peluang, hang boleh menang. Itu pegangan pemain-pemain Itali. Itu ulasan saya untuk game ni. Jadi, apa komen anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.